Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Kepada Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, saya ada satu soalan yang cukup panas dan kontroversi. Apakah benar Sabah semakin bankrupt dan semakin miskin kerana dirompak oleh kau yang menjadi Ketua Menteri Sabah dan menjadi Menteri Keuangan Sabah? Saya ulang. Apakah benar Sabah itu semakin bankrupt dan semakin miskin kerana dirompak oleh kau Shafie Apdal sepanjang kau menjadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah? Shafie Apdal. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik dan graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Saya ingin mengingatkan anda bahawa anda mempunyai skandal merompak duit negara Malaysia, merompak duit rakyat Malaysia, merompak duit pembangunan rakyat Sabah di dalam Kementerian KKLW sebelum ini. Dan kau jangan fikir kami rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah, akan lupa skandal kau sebagai Ketua Lanun Sabah yang baru. Dari segi rekod, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pernah menangkap anda, wahai Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Adik-beradik anda juga ditangkap, ahli keluarga anda juga ditangkap kerana bersekongkol merompak duit sebanyak 1.5 bilion ringgit di dalam Kementerian KKLW selama anda menjadi menteri di dalam KKLW sejak tahun 2008 sehingga tahun 2015 yang lalu. Skandal merompak ini telah dibongkarkan oleh SPRM dan anda telah disumbat di dalam penjara SPRM tahun 2017 yang lalu. Walaupun kes ini telah ditutup secara politik oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Pakatan Harapan di Putrajaya, oleh Tommy Thomas selaku peguam negara yang paling teruk dalam sejarah perundangan negara Malaysia. Kes ini masih bising di Sabah, wahai Shafie Apdal. Duit projek pembangunan infrastruktur yang sepatutnya untuk projek pembangunan perbekalan air bersih, projek untuk perbekalan elektrik, projek untuk jalan raya dan projek-projek infrastruktur asas yang lain untuk rakyat Sabah habis dirompak oleh kau dan keluarga kau Shafie Apdal. Apakah ini level Pakatan Harapan Plus di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir mahu melawan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong? Tun Dr. Mahathir terpaksa menunggang seorang Ketua Lanun Sabah yang baru yang cukup popular di dalam Malaysia. Kau popular bukan sebab kau punya sumbangan untuk membangunkan dan memajukan Sabah, ya Shafie Apdal. Kau popular sebab skandal merompak 1.5 bilion ringgit Malaysia ini. Tommy Thomas dan Tun Dr. Mahathir dan Kerajaan Penyamun Pakatan Harapan, Warisan dan APCO di Putrajaya bolehlah tutup kes lanun kau ini. Tetapi rakyat Sabah tidak mahu tutup kes ini. Saya ada lagi soalan yang panas. Hasil daripada perisikan politik dan perisikan maklumat yang saya lakukan sebagai penyelidik bebas dan penganalisis politik bebas di negara Malaysia. Baru-baru ini saya telah menemu bual bekas pegawai tinggi anda di dalam Kementerian KKLW di Kuala Lumpur. Dia telah membocorkan maklumat bahawa anda dan isteri anda kalau pergi ke luar negara menggunakan duit KKLW. Anda juga pernah ditangkap di luar negara kerana membawa banyak duit untuk masuk di kawasan negara-negara Kesatuan Eropah. Ratusan ribu
duit mata wang euro anda bawa masuk untuk melancong ke luar negara. Dan kata pegawai khas KKLW itu yang pernah bekerja untuk anda, dia berkongsi maklumat bahawa isteri anda juga kaki shopping di luar negara. Dan yang mengejutkan saya, menggunakan duit KKLW. Apakah perkara ini betul? Apakah fakta ini betul? Saya mau tanya soalan. Saya bukan tuduh kau merompak duit KKLW untuk isteri kau shopping mengalahkan Rosmah Mansur di luar negara. Oh, patutlah kau tak suka Najib Razak dengan Rosmah Mansur. Rupanya isteri kau pun tak suka Rosmah Mansur. Oh, macam tu ya. Dia punya persaingan. Siapa yang paling meletup membeli belah di luar negara. Oh, begitu ya. Isteri kau bersaing dengan isteri ahli-ahli politik yang lain sampai tahap macam tu ya. Apakah perkara ini betul, Syafiq Abdal? Tapi nasiblah kau boleh bebas di luar negara sebab menggunakan bantuan pasport diplomat asing untuk lepas membawa duit ratusan ribu euro. Betul kan, Syafiq Abdal? Saya ni memang penganalisis politik bebas yang pakar dalam kajian ahli-ahli politik merompak dan buat rasuah. Kau dan isteri kau perlu jawab soalan saya. Wah, skandal merompak duit KKLW 1.5 bilion ringgit. Saya tak terkejut dengan pendedahan daripada bekas pegawai tertinggi KKLW kau. Yang mana dia mengiringi kau dan isteri kau guna duit KKLW. Kau bayar balik ke tu? Isteri kau guna duit KKLW tu, ratusan ribu euro tu, dia bayar balik ke? Kenapa mau pakai duit negara untuk isteri kau shopping? Jawab soalan saya, Syafiq Abdal. Jawab, jangan tak jawab. Ini fresh data ya. Kau jangan jawab dengan saman fitnah. Ini baru soalan. Dan kau perlu sahkan perkara ini adakah benar atau tidak. Kalau kau tidak jawab, maksudnya perkara ini benar. Soalan saya yang ketiga. Selama kau jadi Menteri Keuangan Sabah ya, jadi Ketua Menteri Sabah, duit untuk rakyat Sabah tu pergi mana? Kau rompak dengan isteri kau? Kau rompak dengan adik-beradik kau? Kau rompak dengan anak beranak kau? Bajet Sabah 2019 dan bajet Sabah 2020 mencecah lebih 4 bilion ringgit setiap tahun, 2 tahun. 2019 lebih 4 bilion ringgit, 2020 pun lebih 4 bilion ringgit Malaysia. Hasil cukai yang dibayar oleh rakyat Sabah sepanjang kau jadi Menteri Keuangan Sabah, sepanjang kau menjadi Ketua Menteri Sabah, lebih 1 bilion ringgit. Pergi mana duit ni semua? Pergi mana duit ni? Kau rompak. Rakyat Sabah tidak dapat terasa. Duit cukai dorang sendiri dorang tidak rasa. Sebab pembangunan di Sabah tu sangat teruk. Macam muflis sudah Sabah tu. Macam makin miskin. Makin melarat rakyat Sabah, Syafiq Abdal, di bawah pemerintahan kau. Kau jawab. Hasil bukan cukai 2.697 bilion ringgit. 2 tahun lebih 2 bilion ringgit. Kalau campur lebih 5 bilion ringgit. Pergi mana? Hasil cukai, hasil bukan cukai, berbilion-bilion ringgit ini. Royalti minyak Sabah yang diterima daripada syarikat Petronas dan Kerajaan Pusat. 2019 dapat 1.7 bilion ringgit. Mana duit royalti minyak ini? Dirompak atau untuk pembangunan rakyat Sabah? Kalau untuk pembangunan rakyat Sabah, kenapa Sabah tu makin mundur,
Macam makin bankrupt saja Sabah tu, Syafiq Abdal? Jawab soalan saya. Pendapatan minyak sawit mentah 825 juta ringgit Malaysia. Ratusan jutaan ringgit ni. Campur-campur semua memang lebih 4 bilion ringgit. Bantuan COVID-19. Dalam keadaan rakyat Sabah itu mempunyai pendapatan berbilion-bilion ringgit. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, kau menjadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah. Kau hanya memberi bantuan keuangan kepada 343,400 orang sahaja. Lebih 300,000 orang sahaja. Kenapa saya cakap sahaja? Rakyat Sabah itu ada 2 juta orang lebih. Ini tidak sampai 1/2 ni, Syafiq Abdal. Ini ni baru 1/4. Kenapa 3/4 daripada 2 juta rakyat Sabah warga negara Malaysia yang ada IC, ada surat beranak, kau tidak bagi bantuan COVID-19? Duit yang kau bagi lebih 65 juta ringgit Malaysia sahaja. Pendapatan Sabah tu setiap tahun kau bentang di Dewan Undangan Negeri Sabah lebih 4 bilion ringgit. Kenapa kau bagi bantuan dengan rakyat Sabah hanya 65 juta ringgit Malaysia lebih sahaja? Jauh beza ni, Syafiq Abdal. Ini baru 10%. Baru 10% daripada 4 bilion ringgit. Mana duit rakyat Sabah kau simpan? Kau simpan dalam rumah kau, dalam peti besi kau simpan di luar negara? Kau simpan dalam bank isteri kau kah? Bank adik-beradik kau? Kau jawab soalan aku. Aku tidak mau dengar kau balas ini fitnah, ini fitnah. Ini soalan. Soalan ini perlu kau jawab. Kau juga hanya memberi dana untuk fasa kedua COVID-19 240 juta ringgit Malaysia. 2019 yang lalu kau cakap, kau bentang di Dewan Undangan Negeri Sabah, pendapatan Sabah lebih 4 bilion ringgit. Royalti minyak Sabah pun 1.7 bilion ringgit. Kenapa setakat ini bantuan keuangan COVID-19 untuk rakyat Sabah 910 juta ringgit sahaja untuk fasa pertama dan fasa kedua? Ramai rakyat Sabah komplain. Dalam keadaan pengangguran rakyat Sabah semakin teruk, dalam keadaan rakyat Sabah banyak hilang pekerjaan, bisnes rakyat Sabah bankrupt. Saya mau tanya, kenapa ramai rakyat Sabah tercicir tidak mendapat bantuan keuangan daripada kerajaan kau, Syafiq Abdal? Kalau kau tidak merompak, semua rakyat Sabah boleh kau tolong, Syafiq Abdal. Betul kan? Cuba kau fikir secara logik. Rakyat Sabah sekarang ni sedang berfikir, kenapa mereka majority, jutaan-jutaan orang, ya Syafiq Abdal, jutaan, lebih 1 juta rakyat Sabah tidak dapat bantuan. Apa yang kau bentang, cantik kau bentang di atas kertas, tapi tidak ada hasil kepada rakyat Sabah. Rakyat Sabah itu semakin kebulur, semakin melarat, tahu Syafiq Abdal. Apakah betul Sabah itu semakin bankrupt dan semakin miskin rakyatnya? Kerana kau sebagai Menteri Keuangan Sabah pegang duit rakyat Sabah. Habis kau rompak dan kau makan bersama keluarga kau. Kau jawab soalan pedas ini, Syafiq Abdal. Di dalam belanjawan bajet 2019 dan bajet 2020 di Sabah, kau berjanji untuk merancakkan pembangunan di Sabah. Pembangunan apa yang kau buat? Kereta api buruk di pantai barat Sabah pun kau tidak pernah upgrade. Rumah terbakar semakin banyak di Sabah. Bukan semakin berkurang. Pemerintahan kau lebih teruk daripada Musa Ahmad dan UMNO BN Sabah. Bila kau mau tolong rakyat Sabah ni supaya tidak ada lagi rumah terbakar? Kau kah yang bakar ni dengan tauke-tauke kaya kau?
Rumah orang miskin, kau halau, kau roboh. Inikah pemerintahan warisan DAP, APCO dan PKR di Sabah? Roboh rumah orang miskin, roboh rumah pengundi-pengundi kerajaan warisan Sabah pada PRU 14 lalu. Jawab soalan saya. Banjir dan pembalakan haram di Sabah. Ini masalah cukup besar. Saya turun di Sempurna Sabah beberapa bulan lalu. Kau mau kasih botak lagi Sempurna tuh? Dia punya hutan simpan. Hah? Dengan tauke-tauke kau jawab soalan aku. Kau tahu tak apa masalah banjir di Sabah tuh kenapa? Pembalakan haram. Sistem perparitan, sistem longkang yang teruk. Saliran air yang sangat teruk macam zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Tidak ada upgrade. Bila kau mau upgrade sistem longkang dan sistem perairan di Sabah supaya masalah banjir itu boleh diminimumkan? Setakat kau main gambar-gambar, turun padang, ambil video, buat statement macam tu, tidak ada bantuan kepada rakyat Sabah, apa guna Syafiee Apdal? Kota Belud, Kota Marudu, Beaufort, banjir teruk pantai barat Sabah tu. Saya sebagai penganalisis politik bebas, I expect kau bagi rumah tahu dengan orang-orang miskin di Sabah, rumah PPRT yang banyak kosong di Sabah tu, bagus kau bagi dengan orang-orang mangsa banjir tu. Suruh tinggal 3 bulan percuma, lepas 3 bulan bayar bulan-bulan. Benda simple ni pun kau sengaja tidak mau buat sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah. Kalau betul kau tidak merompak, kau akan betul-betul tolong rakyat kau, Syafiee Apdal. Lagi satu. Kalau Sabah itu keadaannya seperti semakin bankrupt, rakyat Sabah semakin miskin, semakin melarat, tidak dibantu oleh kerajaan kau. Kau ada skandal merompak di Sabah, ada skandal merompak 1.5 bilion ringgit Malaysia. Kau mau jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia ni, kau mau merompak Malaysia. Kau mau kasih bankrupt negeri-negeri di Persekutuan Malaya, negeri Sarawak macam mana keadaan Sabah tu, rakyat dia semakin melarat macam tu. Kau mau kasih melarat rakyat di Malaya, rakyat di Sarawak macam mana rakyat Sabah tu melarat di bawah pemerintahan kerajaan kau. Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang, DAP. Kau jangan bercakap tentang melawan penyamun-penyamun kerajaan kleptokrat di Putrajaya kalau kamu sendiri adalah raja-raja penyamun yang baru direkrut oleh Tun Dr. Mahathir dalam politik negara Malaysia. DAP dengan penyamunnya Lim Guan Eng. Ni, Lanun Sabah yang baru ni berangan-angan mau menjadi Perdana Menteri di Malaysia supaya jadi Lanun baru dalam Malaysia. Kau punya sapi itu, tu Dr. Mahathir, tolong ajar dia. Kalau dia belum kenyang jadi Lanun Sabah, kau bagi tahu dengan Syafiee Apdal. Kalau dia belum kenyang jadi Lanun di Sabah, lepas tu dia mau jadi Lanun di Putrajaya, macam apa biasa dia buat dengan adik-beradik dia, keluarga dia, sepupu sepapat dia dengan anak beranak dia. Rakyat Malaysia tidak akan biarkan Ketua Lanun Sabah menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak akan duduk diam untuk membiarkan Ketua Lanun Sabah itu merompak untuk memiskinkan rakyat Malaysia seperti mana rakyat Sabah hari ini semakin melarat dan semakin miskin di zaman pemerintahan Syafiee Apdal dan kerajaan warisan DAP, PKR dan APCO di Kota Kinabalu, Sabah. Tuntasnya. Saya sebagai penganalisis politik bebas ingin menyatakan bahawa jika Syafiee Apdal
Ketua Lanun Sabah baru itu diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9 oleh Pakatan Harapan Plus pada PRU 15 akan datang. Pakatan Lanun di dalam Pakatan Harapan Plus itu yang akan kalah pada PRU 15. Akan datang tu Dr. Mahathir. Checkmate and game over. Terima kasih.